Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam anak-anak, semua sihatlah semua. Okey, kita jumpa lagi bagi kelas kita hari ini. Kita sambung pembelajaran kita minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tajuk pemfaktoran. Okey, hari ini pun pemfaktoran juga, tapi macam mana, apa konsep faktor dan pemfaktoran. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Okey, maksud faktor ni maksudnya dia apa, darab apa, akan dapat nilai yang kita nak. Okey, contohnya kat sini. Okey, apakah faktor bagi 3P? Maksudnya apa darab apa akan dapat 3P. Okay, contoh dekat sini yang dia bagi 3P kan. Jadi apa? 1 darab 3P akan dapat 3P. Okey, lagi ni 3 darab P pun akan dapat 3P. Jadi faktor dia adalah 1, 3P dan 3P. Samakan dengan yang dia tulis kat sini. 1, 3P dan 3P ialah faktor bagi 3P. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil dalam ungkapan algebra. Okey, yang ni kamu semua dah belajar dah ni, tajuk ni dah bagi pembelajaran tingkatan 1. Dah belajar dah faktor sepunya, semua dah belajar. Faktor sepunya ni ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat 2 atau lebih sebutan lain. Faktor sepunya terbesar FSTB ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Sebab nama dia pun terbesar, jadi dia mestilah besar. Okey, tengok kat sini. Perhatikan ungkapan 4x tambah 2 sama juga dengan 2x tambah dengan 1. Okey, minggu lepas kita belajar kembangan kan. Okey, kita salin balik ni. Cuba tengok balik. Kembangkan balik. Betul tak? Okey, bila kita kembangkan balik 2 darab dengan 2x akan dapat 4x. Okey, tambah dengan 2 darab 1 sama dengan 2. Jadi sama tak? Sama kan? Okey, jadi sebenarnya faktor ni adalah kaedah songsang bagi kembangan. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, tengok ini. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Okey, kalau soalan macam ni, senaraikan semua, dia nak semua faktor sepunya. Okey, dia bagi kat sini 6H dengan 4G. Jadi kamu kena selesaikan satu-satu. Okey, 6H. Apa faktor sepunya bagi 6H ni? Kita kena mula dengan 1 darab dengan 6H akan dapat 6H. Okey, jadi kalau 2 darab berapa akan dapat 6H? 2 darab dengan 3H. Okey, 3 darab berapa akan dapat 6H? 3 darab dengan 2H. Okey, 4 boleh tak darab? 4 darab berapa akan dapat 6? Tak ada kan? Kita tak perlu. Okey, 5 darab berapa akan dapat 6H? Tak ada. Okey, kalau 6 darab berapa akan dapat 6H? 6 darab H. Okey, selesai tak kat sini. Okey, dah selesai yang ni jadi apa faktor dia? Faktor dia adalah, faktor tengok kat sini. Nak ambil faktor dia, kamu kena ambil kat sini. 1, 2, 3, 6, H, 2H, 3H, 6H. Itu adalah faktor dia. 1, 2, 3, 6, H, 2H, 3H, 6H. Ini adalah faktor bagi 6H. Okey, tengok pula faktor bagi 4GH. Okey, sebab warna lain pula. Faktor bagi 4GH yang ni.
Mula dengan 1 juga. 1 darab berapa akan dapat 4GH? 1 darab 4GH lah. Okey. Okey, sambung okey, yang ni lepas 1, 2 lah. 2 darab berapa akan dapat 4GH? 2 darab 2GH. 3 ada tak? 3 darab berapa akan dapat 4? Tak ada lah. Okey, bila 3 tak ada, mula dengan last kita mula dengan last kita buat dengan 4. 4 darab GH akan dapat 4GH. Okey, perasan tak dekat sini kita hanya ada satu saja number unknown, number algebra. Tapi kat sini ada 2 number unknown, G dengan H. Jadi yang ni selesai untuk number. Okey, kita buat pula untuk huruf. Mula dengan huruf kat depan. G darab berapa akan dapat 4GH? G darab dengan 4H akan dapat 4GH. Okey, lepas tu kali balik 2G darab dengan 2H akan dapat 4GH. Lepas tu 4G darab dengan 4G darab dengan H akan dapat 4GH. Dah habis G kan? Buat H pula. H darab 4 apa? 4G. Dapat dengan 4G H. Lepas tu 2H darab dengan 2G. Ni sama. Okey. Lepas tu 4H darab dengan G akan dapat 4GH. Okey, dekat semua ni, dekat semua ni, yang ni faktor ni ada yang berulang tak? Kat situ kita tengok. Jadi faktor dia ada berapa? 1 2 4G 2G 4G H 2H 4H. Kita tengok balik, sini ada G kan, sini pun ada G. Jadi kita boleh potong 1. Okey, potong, tak perlu dah yang ni. Okey, lepas tu 2H darab 2G. Kat sini dah ada 2G kan? Okey, dah tak perlu dah. Okey, sini ada H. Kat sini ada H tak? H darab 4G sama juga dengan 4G darab H. Dah tak perlu. Okey, H 2H 4H GH 2GH dengan 4GH. Okey, yang ni adalah untuk 4H. Okey, untuk 4G pula, untuk 4G dia punya faktor dia adalah 1 2 4G 2G 4G H 2 H 2H 4H GH 2GH dan 4GH. Okey, bagi yang ni, nilai ni, faktor bagi 6H dengan faktor bagi 4GH, yang mana yang sama? Okey, sebut warna lain pula Yang mana yang sama? Okey, 1 ada kan? Sini ada 2. Sini ada 2 tak? Ada. Sini ada 3. Sini ada 3 tak? Tak ada. Sini ada 6. Tak ada kan? Tak ada kan 3. Sini ada 6. Sini ada 6 tak? Tak ada. Sini ada H. Sini ada H tak? Adalah. Sini ada H. Sini pun ada H. Sini ada 2H. Kat sini ada 2H tak? Ada tak? Ada sini. Sini ada 3H. Sini ada 3H? Tak ada. Sini ada 6H. Sini ada 6H tak? Tak ada. Jadi faktor sepunya bagi sebutan ni, bagi sebutan ni, tulis sini pula warna apa pula ni, tulis warna hitam. Okey, faktor dekat atas tak cukup ruang dah. Faktor sepunya
bagi 6H dan 4GH ialah apa? Yang kita bulat-bulat tadi tu. 1, 2, H dan 2, H. Okey. Okey, selesai. Faham? Okey. Soalan B ni kamu boleh cuba nanti. Ini sebagai latihan kamu buat dan kamu ambil gambar, kamu hantar kepada saya secara personal. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, yang ni pemfaktoran ungkapan algebra. Okey, kalau kita nak buat pemfaktoran, kita ada 4 kaedah. Kaedah pertama menggunakan FSTB, faktor sepunya terbesar. Yang nombor 2 menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dan sempurna. Nombor 3 menggunakan pendaraban silang. Nombor 4 menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Kita tengok satu-satu. Okey. Menggunakan faktor sepunya terbesar. Okey, dia bagi contoh 8x dan 12x kuasa 2. Dia punya faktor sepunya terbesar adalah 4x. Okey, FSTB, ungkapan algebra difaktorkan dengan mencari faktor sepunya terbesar. Okey, ada kaedah dia macam mana nak cari faktor sepunya terbesar. Okey, ingat kaedah yang pertama. Tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi setiap sebutan berikut. Okey, yang tadi ni kita dah carikan faktor sepunya terbesar, tapi kita kena senaraikan semua banyak-banyak tu. Okey, yang ni kita guna kaedah yang pertama. 6H dengan 4GH. Okey, kat sini cara dia tulis balik 6H dengan 4 Okey, tulis balik 6H 4GH. Okey, lepas tu kita buat kotak macam ni. Mula-mula tengok dulu dalam 6H dengan 4GH ni kita ada huruf apa yang sama. Huruf apa yang sama tu kita keluarkan dulu. Okey, jadi 6 dengan 4G. Okey, ada lagi tak huruf yang sama? Tak ada dah. Kita tengok nombor 6 dengan nombor 4 ada pada sifir berapa? Kita nak boleh bahagi berapa? Kita boleh bahagi dengan 2. 6 bahagi 2 akan dapat berapa? 3. 4 bahagi 2 akan dapat 2G. Okey. Jadi yang ni 2H ni adalah FSTB dia. Okey. Jawapan dia FSTB sama dengan 2 darab H. 2 darab H adalah apa? Adalah 2H. Selesai kat situ. Kita tengok yang ni, soalan B. Soalan B, dia kata 9C kuasa 2D 3D kuasa 2E dengan 6DEF. Okay, buatlah faktor sepunya terbesar. Okay, tengok huruf apa yang sama dekat sini? Ada huruf yang sama tak? Ada. Huruf apa? Huruf D. D kan? Okay, keluarkan huruf D. D. Okay, jadi sini akan 9C kuasa 2. D perlu tak? Tak perlu tulis. Ni 3 D kuasa 2. Okay, yang ni 1D je kan? Apa maksud D kuasa 2? Maksudnya D tu ada 2 kali. Kita dah keluarkan 1. Jadi tinggal lagi 1 D. E 6 D tak perlu tulis. E F. Okey, 9, 3 dan 6 boleh dibahagikan dengan berapa? Boleh dibahagikan dengan 3. 9 bahagi 3 akan dapat 3. C kuasa 2. 3 bahagi 3 tinggal apa? Tinggal 1. Tak perlu tulislah 1 kan? Okay, jadi D. E 6 bahagi 3 jadi berapa? 2. E F. Jadi FSTB sama dengan D darab 3. D darab 3. Samalah juga dengan 3 darab D. Tak ada beza pun. Okay, jadi
D darab 3 dengan 3 darab D adalah 3D. Okey, faham? Kita tengok seterusnya. Ni menggunakan, ini kaedah yang kedua. Menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey. Yang ni kita tengok dia punya ni X kuasa 2 tolak 4 sama dengan X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Sebab apa dia kata 4 sama juga dengan 2 kuasa 2 ni? Ni kita katakan sebagai kuasa 2 sempurna. Okay, bila dia ada sini kuasa 2, sini pun kuasa 2. Jadi bila kita kembangkan, dia akan jadi satu positif, satu negatif. Okay, tengok. Ni faktorkan setiap ungkapan berikut. Okay, faktorkan setiap ungkapan berikut. Soalan A. B kuasa 2 tolak dengan 1. Okay, bila kita nak faktorkan macam mana? B kuasa 2 sama juga dengan 1 kuasa 2 kan? Betul tak? 1 kuasa 2 adalah 1 lah. 1 darab 1. Maksudnya bila kamu kembangkan, dia akan jadi B tambah 1 dan B tolak 1. Okay, selesai. Okay, tengok soalan B. Soalan B, 9M kuasa 2 tolak dengan 100. Okay, ini 100 sama juga dengan, okay, berapa darab berapa akan dapat 9. Maksudnya bila kuasa 2 ni, bila dia kuasa 2, maksudnya kita kena tengok pada sifir yang macam ni. 1 darab 1 sama dengan 1. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 3 sama dengan 9. 4 darab 4 sama dengan 16. Ni maksudnya 1 kuasa 2. Yang ni 2 kuasa 2. Ni 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Yang ni 4 kuasa 2. Itu 5 darab 5 sama dengan 25. Ini adalah 5 kuasa 2. Okay, jadi kalau 9 ni berapa kuasa 2? 9 ni adalah 3 kuasa 2. Okay, sini. 3 kuasa 2 dengan M kuasa 2 tolak dengan sekarang 100. 100 maksudnya 10 darab 10. Dia adalah 100. Maksudnya 10 kuasa 2. Tolak dengan 10 kuasa 2. Okey, bila 3 kuasa 2, M kuasa 2, kita boleh rumuskan sebagai 3M kuasa 2 tolak dengan 10 kuasa 2. Okey, yang ni 3M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2, dia sama juga dengan yang ni. Ni. Nampak tak yang ni? Dia sama dengan yang ni. Ni. Okey. Jadi nak tulis macam mana? 3M tambah 1. 3M tolak 1. Jadi yang ni lah dia punya faktor dia. Faktor bagi 9M kuasa 2 tolak 10. Faktor bagi ini. Okey, faham? Faham tak? Okay. Satu lagi kaedah, bila kamu nak tahu 9 ni sama dengan berapa kuasa 2. Nak tahu, tekan kalkulator, ambil punca kuasa, letak 9. Jadi kamu akan dapat 3 kuasa 2. Bila 100 kamu tak tahu 100 sama dengan berapa kuasa 2. 100, tekan kalkulator, punca kuasa 100. Kamu akan dapat 10. Maksudnya 10 kuasa 2. Okey. Tengok yang kaedah yang kedua, menggunakan pendaraban silang. Okay, pendaraban silang bagi ungkapan algebra berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan A mesti bukan kosong dan A, B, C adalah suatu integer boleh difaktorkan dengan kaedah pendaraban. Okay, yang ni maksudnya kat sini lah. Okay, macam tadi kamu dapat, contohnya dia bagi
AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. A ni contoh dia bagi 4X kuasa 2 tambah 8X tambah 10. Itu yang dimaksudkan dengan A ni. A ni perkali bagi kuasa 2. B ni pula perkali bagi X. Dia tak sama. Nombor ni dengan nombor ni tak sama. Sebab ini X kuasa 2. Sini X kuasa 1. Dan tambah dengan 10. Okay. Tengok contoh 9. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Okey. Bagi soalan ni, okey, yang ni. Kalau ini guna kaedah penerapan silang kan. Okay, jadi maksudnya dia ni yang ni X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 9. Okey, ini adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. Okey, kaedah dia mudah je. Buat bentuk macam ni. A kita akan tulis di sini. Okey, ini X kuasa 2 dan di sini adalah B, nilai B tu. Sini nilai B. Dan di sini nilai sini nilai C dan di sini adalah nilai B, 6X. Satu lagi kena ingatkan, bila kamu ambil nilai C di belakang, kamu akan ambil sekali dengan dia punya simbol positif. Yang ni simbol negatif. Okey. Bila X, kamu akan darab atas dengan bawah. Sini kamu akan tulis darab. Jadi X darab X. Sini confirm dah X dengan X. Okay. Nak darab silang dekat mana ni? Darablah silang. Okay. Jadi berapa darab berapa akan dapat 9? Berapa darab berapa akan dapat 9? Dari mana lain? Okay, berapa darab berapa akan dapat 9? Berapa darab berapa akan dapat 9? 1 darab 9. Satu lagi 3 darab 3 akan dapat 9. Okay. Sebelum tulis nilai dekat sini, dekat nilai C ni, kamu kena tahu, tengok juga kat belakang ni. Dia adalah negatif 6. Maksudnya kita kena tambah P tolak ke, tambah ke tolak ke, dia mesti akan dapat nilai 6. Jadi dia mesti adalah 3. 3 dengan 3. Dan jadi kat sini adalah negatif dan negatif. Sini adalah negatif 6. Maksudnya sini pun 3, sini pun 3. Okay, darab akan dapat macam ni. Sini darab sini, sini darab sini. Sini positif kan? Okey, sini adalah negatif 3 darab dengan negatif 3. X darab negatif 3 akan dapat negatif 3. X darab negatif 3 akan dapat negatif 3. Okey, jadi sini negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3 akan dapat 9. Betul tak? Betul. Okay, untuk rumah ni, bahagian ni kita akan darab. Okay, untuk rumah di belakang ni kita akan tambah. Negatif 3 tambah negatif 3 akan dapat negatif 6. Okay, selesai. Jadi dia punya faktornya apa? Faktor dia nak tulis dia, kita akan tulis ambil yang ni. Yang ni. X tolak 3. X tolak 3. Selesai. Okey, faham tak? Okay, tak apa. Kita tengok contoh yang kedua. Yang B pula. Tengok contoh. Okey, yang B. M kuasa 2 tolak 2M tolak dengan 8. Okay, kita buat macam tadi. Yang ni M kuasa 2. Okay, sebelah sini lah negatif 8. Sebelah sini negatif 2. M. Bila M nak darab kan? Sini rumah ni kita darab. Rumah sini kita akan tambah. Jadi M darab dengan M. Okay, tengok sifir yang ada nombor 8. 1 darab 8 akan dapat 8. 2 darab 4 akan dapat 8. Lagi 3, 4 tak ada lah kan? Okay.
Jadi kat sini confirmlah 2 dan 4. Sini pun bila M darab dengan 2 akan dapat 2 M. M darab dengan 4 akan dapat 4 M. Okey. Kat sini, sini darab sini, sini darab sini. Tapi dekat sini dia punya simbol pula masalah. Simbol dia negatif. Dan sini pun simbol dia negatif. Macam mana kita nak bagi dia jadi negatif? Boleh tak negatif 2 tambah 4? Bila sini negatif 2, negatif 2M tambah 4. Tekan kalkulator. Dapat tak? Dapat tak? Akan dapat negatif lah. Betul? Negatif 2. Kamu hutang RM2. Kamu bayar RM4. Jadi negatif tak? Tak jadi negatif. Tak jadi negatif sebab kamu hutang RM2 je. Tapi kamu bayar RM4. Jadi kamu ada balance dekat kamu hutang lagi. Kamu akan jadi balance lah. Kamu akan jadi positif. Jadi salah. Confirm dah bukan dekat sini. Okey. Jadi nak bagi jadi negatif kat sini kena ada dekat sini. Kamu ada RM2 dan kamu hutang RM4. Hutang RM4 bayar RM2. Mana kamu lagi hutang RM2. Bila sini negatif, sini pun jadi negatif. Okey, M darab M dapat M kuasa 2. 2 darab negatif 4 akan dapat negatif 8. Sini 2M tambah bila positif darab dengan negatif dia akan jadi negatif. Jadi 2 tolak 4 kecil tolak besar akan jadi negatif. Okey, sama tak? Sama dah, terjawab dah, sama dah. Yang ni. Jadi dia punya faktor dia adalah M tambah 2. Sebab kita ambil yang ni. Nak tulis faktor ambil yang ni je. M tolak 4. Okey. Next. Yang ni kaedah yang ke-3. Menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey, yang ni AB tambah AC tambah BD tambah CD. Sama dengan AB tambah AC tambah dengan BD tambah dengan CD. Okey, yang ni bila kamu tengok macam-macam ni, kamu akan pening. Tak apa, kita tengok kepada contoh. Okey, ni faktorkan setiap ungkapan berikut. Dia bagi PQ tambah QR tambah PS tambah dengan RS. Okey, yang pertama nak buat macam mana? Pertama, kamu kena kelaskan ikut number, ikut huruf. Ikut algebra nama unknown dia tu. PQ. Okey, PQ tambah QR tambah PS tambah RS. Okey, tak apa. PQ dengan QR boleh kawan tak? Boleh kawan sebab dia ada huruf yang sama. Okey, PQ tambah QR. Okey, tambah dengan PS tambah dengan RS. Okey, jadi number yang sama ni, huruf yang sama ni kita keluarkan. Jadi Q yang ni kita keluarkan jadi P tambah R. Okey, yang ni huruf apa yang sama? Huruf S. Jadi kita keluarkan P tambah R. Okey. Faham? Jadi sama kan? P tambah R, ni pun P tambah R juga. Jadi kita buat Q tambah S. Q tambah S. Ini faktor dia. Q tambah S. P tambah R. Okey. Faham? Okey. Yang ni kita buat kita letak kat depan kan, P tambah R, PQ tambah QR. Cuba kita buat PQ, ini kita buat PQ tambah QR. Cuba buat PQ tambah dengan PS. Kita buat macam ni pula. Kita guna huruf S pula. PQ tambah PS tambah QR tambah RS. Okey, yang ni huruf yang sama ni. Yang ni PQ tambah PS tambah QR tambah RS. Huruf yang sama kan, kita keluarkan P Q tambah S
Ni huruf yang sama R. Q tambah sama tak? Sama kan? Okey. Sama juga. Sama juga macam tadi. Cumanya yang ni duduk depan. Tadi yang ni duduk belakang. P tambah R duduk kat depan. Macam tadi, P tambah R duduk kat belakang. Okey, selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Okay, jika ada sebarang masalah, boleh personal WhatsApp saya. Okey, saya nak bagi latihan dekat kamu. Jawab soalan ni dan hantar kepada saya secara personal. Okay, jawab soalan ni. Satu soalan je, tak banyak pun. Latihan pengukuhan. Okay, soalan yang pertama. Okay, faktorkan ungkapan algebra. M kuasa 2 tambah 11 M tolak 26. Okay, mana soalan pertama? Tak cukup lah, sikit sangat. Tambah lagi satu soalan, 2 soalan. 9 F kuasa 2 tolak 12 F tambah 4. Okey, ini latihan pengukuhan. Salin soalan ni dalam buku. Kemudian ambil gambar dan hantar kepada saya secara personal. Okey, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Bye.